Okay, prosa tradisional. Alright, prosa tradisional berdiagnosis kepimpinan melalui teladan. Alright, so this is a form for prosa traditional. Sorry 我没有开 cam I no open cam now because today I try my best 我是要开一整天的 cam，它一直在卡，一直在卡，一直在卡，so 有一个大问题啦，给我一点点时间，我去解决它。Okay, so no cam for today lah but everyone if you can hear me you raise up your hand for me 听到我讲话的按举手Prosa tradisional kepimpinan melalui teladan. This is a form for Komsas. Okay, it's about prosa traditional. What is the meaning for prosa traditional? 什么意思？就是旧的、传统的这个所谓的故事 ，is a story but in an ancient way，很旧的古代字的。OK， 他所写的字是古代字的，这个我们叫 prosa. So let me explain one by one. Okay, 我们来听一听这个 story. Armada yang mendapat berita. Story ini berkaitan dengan cerita ini berkaitan dengan sejarah Melaka. Okay, ada gambar, ada kartun kat sini lah. Kamu boleh tengok macam ni. Tentang kematian ke-77 orang prajurit upahan Seri Betara Majapahit di Tangan Laksmana berasa tidak puas hati. Dia teringat akan Petala Bumi lalu menyuruh pengikutnya bertanyakan isteri Petala Bumi sama ada anaknya Kertalasari sudah pulang ataupun belum dari Daha. Okay, so the starting like this Patih Gajah Mada dia telah mendapat satu berita. Siapa tu Patih Gajah Mada? Patih Gajah Mada ialah seorang Perdana Menteri di Majapahit. Okay, I explain again. Patih Gajah Mada 他是一个所谓的Perdana Menteri，一个首相，在我们的这个所谓的那个Majapahit。Okay, apabila kita mendengar perkataan Majapahit, 我们就知道 kita tahu lah ini form 2 sejarah punya alam Melayu. Okay, 这个是关于到Majapahit 的东西。So, Patih Gajah Mada is a prime minister， 他是一个首相，他知道了他7个的那个所谓的那个军队 ，OK 死了。Ketujuh orang prajurit sudah mati, sudah meninggal dunia, okay, di tangan Laksamana. Dan Laksamana ini berada dari mana? Berasal dari mana? Laksamana ini ialah seorang wira Melaka. Dia berasal dari negeri Melaka. 他是从马六甲北过来的。So, Patih Gajah Mada tidak puas hati. Okay, dia teringat akan Petala Bumi. Petala Bumi is one of the hero. Okay, menyuruh pengikutnya bertanyakan isteri Petala Bumi sama ada anaknya Kertalasari sudah pulang ataupun belum dari tanah. Okay, so let me explain like this Okay, sekarang ni sini ada satu whiteboard. Okay, 现在这边有一个 whiteboard 给你们看。Whiteboard ini berkaitan dengan satu story, prosa tradisional. Okay, 这边有一个故事叫做 prosa tradisional. As you can see， 你们可以看到的东西是 prosa tradisional 里面呢，这个是讲着 form 4的 tingkatan 4。Okay， 讲着 form 4。Okay, so as I explained last time whenever you are going to do this one， 当你做这个问题的时候呢， kita ada soalan 4 bahasa Melayu standard. Okay, kita kena nampak bahasa Melayu standard. 我们有一个bahasa Melayu standard 的那个问题。Okay, bahasa Melayu standard. Okay, kita kena tukar perkataan yang lama, klasik, tukar kepada bahasa Melayu standard. Maksudnya perkataan yang baharu, yang digunakan oleh murid-murid sekarang. So, prosa tradisional tingkatan 4, story dia senang je. Okay, kita ada satu orang. Okay, di Majapahit. Lepas tu, kita ada satu lagi pihak yang mewakili Melaka， 就是我们的故事有一部分是来自于Majapahit， 另外一部分是来自于马六甲。Alright, okay, this is the story we learn first Majapahit. Dalam Majapahit ini kita ada banyak hero lah. Okay, hero wira nombor 1. Okay, dalam Majapahit nama dia senang je. Okay, hero Majapahit senang je.
Okay, Patih Gajah Mada. Okay. Lepas tu untuk Melaka kita ada dua. Satunya Ratu Melaka. Lepas tu ada Laksamana Melaka. OK，我们有两个人，一个是马六甲的皇后，一个是马六甲的那个Laksamana。Alright，这边有两个。OK，so 我们看啦，这边啦。One moment, one moment. OK，so kita tengok story itu ah. OK. Naknya, Kertalasari sudah pulang ataupun belum dari Daha. Kertalasari yang baru pulang beroleh banyak harta daripada kegiatan mencuri di Daha. Ibunya menceritakan kisah kematian bapanya sehingga menimbulkan kemarahan Kertalasari. Dia berjanji akan membela kematian bapanya. Dia juga akan membunuh Ratu Melaka dan Laksmana serta memusnahkan negeri Melaka. Kertalasari yang baru pulang. This is a bad guy. OK， ini orang jahat，这个是个坏蛋来的。他刚刚从一个地方里面偷钱。OK， 这个是Majapahit。So Majapahit ini semua orang jahat. OK， dalam story ini ya， 在这个故事里面啊，Majapahit semua orang jahat. OK， lepas tu untuk Melaka semua orang baik. Tapi ini story saja， 这个只是故事吧，讲罢了。Alright， follow 啊，这个故事罢了。So sekarang ni Majapahit. OK， kita ada 7 orang. OK， prajurit. OK， pencurit. OK， pencurit maksudnya satu panglima lah, asal ke将军. Alright， yang ingin membunuh. OK， yang ingin membunuh Ratu Melaka. 他们要去杀死这个 Ratu Melaka. Tapi di halfway ya, sampai ke halfway, Laksamana sudah tahu mereka nak bunuh Ratu. So Laksamana yang tetap membunuh mereka bertujuh. OK， 就代表着在 halfway 的时候，Laksamana 看到了，他就过去把pencurit给打败。Inilah story-nya. So pencuri itu ada satu anak,其中一个 salah satu pencuri ada satu anak. OK， nama dia ini. OK， 他的名字是这个叫做 Kertalasari。dia sangat marah， 他很生气。为什么？因为ayah dia sudah mati. Dia sangat marah karena ayah dia sudah mati. Dibunuh oleh Laksamana Melaka. Okay, so ini form 4 punya story ya. Okay, form 4 punya story ya. So dia nak bunuh Laksamana Melaka untuk balas dendam， 还要报仇，因为他的这个爸爸是被那个所谓的那个爸爸是被这个Laksamana给杀死的。OK， 他要去报仇。Bunuh Ratu Melaka dan Laksmana serta memusnahkan negeri Melaka. Selesai perbualan itu, pengikut Patih Gajah Mada pun sampai ke rumah Kertalasari. Dia pun menyampaikan pesanan Patih Gajah Mada. Setelah mengetahui bahawa Patih Gajah Mada ingin bertemu dengannya, Kertalasari mengambil kerisnya lalu pergi ke rumah Patih Gajah Mada diikuti oleh pengikut Patih Gajah Mada. Okay, let me explain lah. Nah, so like, okay, selesai perbualan itu, pengikut Patih Gajah Mada. Alright, this is a pengikut Patih Gajah Mada. Ini bukan pengikut lah, ini Kertalasari. Okay, dia pun menyampaikan pesanan Patih Gajah Mada. Selepas dia mengetahui bahawa Patih Gajah Mada ingin bertemu dengannya, Kertalasari mengambil kerisnya. Kerisnya 就是一个短剑。Okay, ke Patih Gajah Mada. Okay, easy lah. Setibanya Kertalasari di sana, Patih Gajah Mada pun menyampaikan amanat bapa Kertalasari. Oleh sebab bapanya meninggal dunia sewaktu bertugas, Kertalasari akan dilantik menjadi pegawai tertinggi di istana. Bagaimanapun, dia hanya akan menerima jawatan itu setelah dia dapat membunuh Ratu Melaka dan Laksmana.
Okey. Nah, so sekarang Kertajasari, sudah pergi ke Pati Gajah Mada sana. Dia menyampaikan amanat Bapa Kertajasari. Dia cakap, "Hey, your father sudah pass away, you know. Okay, your father already pass away. 你爸爸死了嘞，是因为他要去马六甲里面杀人杀不到，被拉萨巴那给杀死。Ayah kamu sudah mati. Ayah kamu sudah mati dibunuh oleh Laksamana. Kesian ayah kamu. So ayah kamu sebelum dia mati, dia cakap kamu kena balas dendam. So 你要好的报仇，把爸爸还没有做完的东西给做好 ，unfinished business 要把它给做好。So bapaknya meninggal dunia. So Kertajasari akan dilantik sebagai pegawai tertinggi di istana. So it become a very high position general，他会变成一个很高、很高、很高职位的一个将军di istana. Bagaimanapun dia hanya akan menerima jawatan itu setelah dia dapat membunuh Ratu Melaka dan Laksamana. So ini macam saya cakap, I as a Prime Minister, saya akan bagi kamu satu position yang paling tinggi，给你一个很高很高的职位，但是你要杀死了那个所谓的马六甲的拉萨巴呢，我才给你一个高职位。Can follow 啊？This is the story. We understand the storyline first. 我们先明白那个故事情节先。Then only we try to explain every single thing in the 索兰。我们先明白那个故事情节，我们就慢慢把所有的故事里面的重点全部了解先，了解了过后，我们才写那个练习的时候，我们才比较明白。So ini story dia. Itu setelah dia dapat membunuh Ratu Melaka dan Laksmana. Kertajasari pun dibawa oleh Patih Gajah Mada untuk bertemu dengan Seri Betara. One more people to explain. Nah, Patih Gajah Mada dia ialah seorang Prime Minister. Maksudnya 首相 Prime Minister 首相 level 是一个首相Lepas tu kita ada satu Seri Betara. Seri Betara maksudnya itu 国王 国王 King. Alright, King. 首相 maksudnya Prime Minister. Lepas tu kita ada satu orang lagi. Siapa tu? Nama dia siapa? Nama dia Kertajasari. Sebenarnya Kertajasari hanya seorang pencuri. 他只是一个小偷。dia hanya seorang pencuri. Dia anak salah seorang pencuri di sana. For those who came in siapa yang baru masuk sekarang ni kita tengok satu video. 我们正在看这一个视频。而这个视频是讲这 Form 4里面会遇到的一个所谓的那个练习。Alright,来go on. Seri Betara pun bertanyakan ke Talasari sama ada dia mampu atau tidak untuk membunuh Ratu Melaka dan Laksamana. Kertajasari dengan penuh yakin menyatakan kesanggupan dan kemampuannya memandangkan negeri Daha sudah dikalahkannya. So Kertajasari dia tanya, cakap, bawa ke Patih Gajah Mada sana. Kertajasari pun dibawa oleh Perdana Menteri Patih Gajah Mada. Dia pergi berjumpa dengan Seri Betara. Find the Seri Betara. Seri Betara pun tanya Kertajasari sama ada dia mampu ，you got the confidence, you got the ability or not？ 你有没有这个能力去杀死这个 Ratu Melaka 跟这个所谓的那个Laksamana？ Kertajasari said, I got confident. Saya ada confident. Satu, ayah saya sudah mati. Nombor dua, saya mesti ada kemampuan untuk membunuh ratu. Sebab tadi saya baru kalahkan satu negara, nama dia Daha, DAHA, dan sudah menang. So 他讲他有信心，为什么？因为他已经把那个Daha的国家给打败了，所以他一定是有能力可以解决那个马六甲的。没有问题，相信我吧，国王。Something like that. Kemampuannya memandangkan negeri Daha sudah dikalahkannya.
Seri Betara pun menitahkan Kertalasari pergi ke Melaka dengan segera bagi mengotakkan kata-katanya supaya dia dapat terus dilantik menjadi pegawai tertinggi di istana. Seri Betara kemudiannya menitahkan Patih Gajah Mada membuat persiapan. Setelah perahunya siap, Kertalasari pun berlayarlah ke Melaka. Okey. Nah, sekarang ni senang je. Sampai sekarang tengok ah. Okey. Nah. Okey, sekarang cakap macam ni ya. Okey, Seri Betara. Okey, itu King of the Majapahit. Dia menitahkan maksudnya dia mengarahkan Hamining Kertalasari, you pergi Melaka segera. Okey, bagi mengotakkan kata-kata supaya kamu dapat mengalahkan rakyat Melaka. 希望你可以打败他。Jika you dapat menewaskan Melaka, Ratu Melaka dan Laksamana Melaka, saya akan bagi kamu pegawai tertinggi，我让你变成最高的那个官员。So Kertalasari saya cakap dia telah menidahkan persiapan, lepas tu dia akan pergi ke Melaka, 他去马六甲 ，ready。OK， Ashley 这个 OK 吗 ？Kim Chuan 明白吗？这边可以啊。Then Chuan can follow or not? This one can 啊？ Setibanya di Melaka, Kertalasari singgah di sebuah perkampungan Jawa. Dia menyamar sebagai penduduk di situ dan bebas bergerak ke sana dan kemari. Dia juga menyamar sebagai pengikut Patih Karmawijaya dan ikut serta menghadap Ratu Melaka. Disitulah dia melihat Laksmana dan mengakui kehebatannya. OK，来，他到了马六甲过后呢，这个Kertalasari就 stay 在一个甘榜那边，他就变成了那一边的一个普通人，然后就走来走去，可是呢，Kemari，他也把它变成了这个Patih Karmawijaya的一个跟班，然后 ，alright， 他变成了一个跟班，然后 ，alright， 他就去见面这个所谓的那个Ratu Melaka。OK， 在那边呢，他就看到Laksamana，他就觉得Laksamana是很劲的。Alright， 这边有几个人啊 ？Don't know which one is Laksamana. I think this one very handsome. Okay, so let me explain. Alright, setibanya di Melaka, Kertalasari pun singgah di kampung Jawa. Lepas tu dia menyamar maksudnya dia 他装作dia pretend to be orang Jawa. OK， 他假装自己是orang Jawa。OK， 他假装自己是这个所谓的orang Jawa。Lepas tu dia pun mengikut Patih Karmawijaya. Lepas tu ikut sampai ke Ratu Melaka. OK， dia melihat Laksamana, dia melihat Ratu Melaka. This is Ratu Melaka lah. OK， tapi masalahnya 在国王来讲 supposed to be Raja， 可是这个他叫他自己叫 Ratu 吧，是一个男子国王啦，他们叫 Ratu 的。Ratu 其实叫皇后啊。not sure 为什么他们叫 Ratu 而不是叫 Raja， 就重点是一个王的意思啦。Itulah dia melihat Laksmana dan mengakui kehebatannya. Selesai perjumpaan itu, Kertalasari pun memerhati keadaan Balairung sebelum pulang. Dalam perjalanan pulang, dia pun mencari tempat yang sesuai untuk menyimpan harta. Akhirnya, dia memilih sebuah bukit di luar kota, iaitu Bukit Cina sebagai tempat untuk menyembunyikan harta yang akan dicurinya di Melaka. OK， so ini Kertalasari， 这个Kertalasari 他是一个坏蛋来的，他是小偷。呀了，他要去打败人家，可是他之前是很喜欢偷东西的，所以他就去找一个地方来让他去偷东西，找，OK， 最后他找到一个地点来收藏他的这个harta就是他的这个宝藏，他选了一个地方叫做 Bukit Cina，OK，Bukit Cina，OK， 来收的地方。OK， so explain listen 就是说当他 after the selepas itu pertemuan, OK， Kertalasari pun cari tempat lain untuk menyimpan harta bendanya. Dia收一个地方，收他的harta benda. Dia mau mencari satu tempat yang cantik, OK， supaya memasukkan, menyorokkan semua barang yang dicurinya. 他把所有东西给偷的全部放在那个地点里面。OK， 这样讲法。
Setelah hari malam, Ketalasari pun masuk ke dalam kota dan pergi ke rumah seorang saudagar yang kaya untuk mencuri hartanya. Bermula pada malam hari itu dan malam-malam yang seterusnya, Ketalasari pun menjalankan aktiviti mencuri segala harta orang kaya-kaya dan saudagar-saudagar di Melaka sehingga habis. OK， so sekarang ni benda tak baik sudah berlaku，不好事情发生了。可达萨利呢，他就去做这个所谓的那个坏人。OK， 可达萨利就去做那个坏人，然后他去偷东西，扫大概是那种生意人，把他的财物全部给偷走。So bermula pada malam itu，OK，starting from that day， 那一天，还有那个所谓的晚上 ，OK， 可达萨利他一直在偷人家东西，找人家的财物偷到完，所有的有钱人。OK，so at that night 啊，在那个晚上hari malam ah, Ketasari masuk ke dalam kota cari orang yang kaya. OK， nah cari orang jahat apa cari orang jahat lah, cari orang kaya bagi curi duit mereka, curi wang mereka, 偷他们的钱。OK，so selepas dia mencuri, dia pergi rumah lain, curi lagi, 找，banyak tempat dia sudah curi. OK， Orang kaya-kaya dan saudagar-saudagar di Melaka sehingga habis. Semua orang yang kehilangan harta benda itu pun menghadap Ratu Melaka. Mereka mengadu tentang keadaan mereka yang kini tinggal sehelai sepinggang. Ratu Melaka yang terkejut dengan kejadian itu memerintahkan Temenggung menyuruh semua orang berkawal. Orang kaya-kaya dan saudagar turut berkawal. OK， so tengok sini, semua orang yang kehilangan harta benda， 所有不见了财产人呢，去找 Ratu Melaka。mereka mengadu， 他们投诉，Melaka， OK， 投诉那个所谓的财物。orang kaya 全部有钱人没有钱了 ，OK， sehelai sepinggang means bankrupt already， no more money。Ratu Melaka yang terkejut dengan kejadian itu memerintahkan Temenggung, OK， menyuruh semua orang berkawal, 所有人berkawal, get ready, stand by, be careful. OK， orang kaya-kaya dan saudagar turut berkawal， 全部 ready 好，不要给那个坏人投钱了。OK， Orang kaya-kaya dan saudagar turut berkawal. Ketalasari yang masuk ke dalam kota pada malam itu melihat begitu banyak pengawal yang bersenjata. Dia pun membaca jampi lalu berjalan ke sebuah rumah orang kaya tanpa disedari oleh para pengawal. Setelah siang, orang kaya itu pun mengadu kepada Ratu Melaka. Baginda tidak berpuas hati lalu memanggil Laksamana untuk mengadukan hal itu. OK， so 来，那 so Ketasari masuk ke dalam kota， OK， 在那个晚上就进去了。他看到很多人有那个武器的，他竟然会 magic power， membaca jampi。OK， 赋予有，他竟然会 magic power， 然后就走进去那个 orang kaya 的地方。OK， tanpa disedari oleh para pengawal， 所有人不知道他进来了。OK， setelah siang orang kaya itu mengadu kepada Ratu Melaka。OK， 这个Temenggung有人 ready 了，他还是用 magic power， 让到自己没有人看得到 ，to become invisible， 没有人知道他是谁，找不到他出来。OK，so， 他就去假扮就去偷东西咯 ，continue to steal something， 继续的偷东西，因为他有一个 magic power， 让自己不要被人家看得到。Puas hati lalu memanggil Laksamana untuk mengadukan hal itu. Laksamana memberitahu Ratu Melaka bahawa prajurit yang selalu mencuri itu datangnya dari negeri lain. Bendahara yang mendengar perkara itu tidak puas hati lalu menyatakan bahawa Temenggung tidak menjalankan tugas berkawal dengan baik sehingga Laksamana pula yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Ratu Melaka pun memerintahkan Temenggung sendiri berkawal pada malam tersebut. Walaupun Temenggung sendiri ikut berkawal, kecurian tetap berlaku. Kali ini di rumah bendahara pula. Ratu Melaka bertambah marah akan Temenggung.
Laksamana mencelah dengan mengatakan bahawa prajurit itu mempunyai ilmu yang tinggi dan memohon untuk menumpaskan prajurit itu. Namun begitu, Ratu Melaka tidak memberi keizinan. Semakin lama, semakin banyaklah orang yang mengalami kecurian. Ratu Melaka mulai berasa cemas apabila memikirkan prajurit itu pasti akan memasuki istana pula pada suatu masa nanti. Laksamana bercadang untuk menggunakan sejenis ilmu ghaib bagi mengatasi masalah tersebut. Ratu Melaka pun bersetuju. Laksamana pun mengarahkan orang membawa semua jenis senjata yang ada lalu mengaturkannya di sekeliling istana. Setelah dibacakan jampi, semua senjata itu berlawan sesama sendiri. Setelah malam, Kertalasari pun pergi ke istana untuk mencuri. Telah melihat keadaan di situ, dia beredar dan mencuri di tempat lain. Pada keesokan malamnya, Kertalasari pun bersiap untuk membuat onar di istana. Laksamana pula menyamar sebagai prajurit dan tidur di tengah pasar. Kertalasari yang lalu di situ terpijak Laksamana. Laksamana pun bangun lalu menikam Kertalasari sehingga mati. Dia menghiris alat sulit Kertalasari lalu dibawa pulang. Orang ramai yang melalui pasar pada keesokan harinya terlihat mayat Kertalasari di situ. Mereka pun mengerat telinga, kepala, kaki dan tangan Kertalasari untuk ditunjukkan kepada Ratu Melaka sebagai bukti bahawa merekalah yang berjaya membunuh prajurit yang telah mencuri harta orang kaya dan saudagar selama ini. Ratu Melaka berasa bingung kerana gagal menentukan pembunuh sebenar Kertalasari. Bendahara meminta baginda menunggu 2 bukti lain yang lebih kukuh. Tidak lama kemudian, Laksamana pun datang dengan membawa alat sulit dan keris Kertalasari. Ratu Melaka gembira dan tahu bahawa Laksamana lah yang telah berjaya membunuh Kertalasari. Setelah itu, Ratu Melaka pun memberikan ganjaran kepada Laksamana. Harta curian di Bukit Cina dibawa ke hadapan Balai Rong. Ratu Melaka menitahkan harta itu dibahagikan kepada 3 bahagian. 2 bahagian untuk Laksamana, tetapi Laksamana mahu 1 bahagian sahaja. Dan jika ada orang yang ikhlas mahu memberikan lebih, dia akan menerimanya. Akhirnya, semua harta curian itu menjadi milik Laksamana. Laksamana pun membagi-bahagikan harta itu sehingga dia sendiri tidak mengambil apa-apa. Ratu Melaka makin sayang akan Laksamana. Akhirnya, Melaka kembali tenteram. Berita kematian Kertalasari di tangan Laksamana sampai kepada Patih Gajah Mada. Dia pun meneruskan pekerjaannya mencari orang bagi menjatuhkan Melaka dan membunuh Laksamana serta Ratu Melaka. Okay, so tengok we look at here Nah, sekarang ni Majapahit. Okay, ada 1 orang raja, ada prime minister, ada 7 pencuri sudah mati. Lepas tu Kertalasari 1 orang je, 3 人要去对付 Melaka dan Ratu dan itu Laksamana Melaka. Tapi akhirnya you sudah baca satu story, you sudah faham satu cerita. Laksamana itu sudah berjaya membunuh Kertalasari. So at the end, Kertalasari sudah mati. Okay, Kertalasari sudah mati. Okay, so itulah endingnya. Senang je. Okay, so one more thing because my Zoom now no more Zoom Pro. So ngam lah, 8:45 already. So we off the Zoom first. Okay, now we come back OK， 那个没有上课的就今天就到此为止了。OK， 我们再进回来，